أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat 78. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard illa fi kitabim mubin. Maksudnya, dan tidak ada dari apa-apa yang gaib di langit dan di bumi melainkan semuanya termaktub dalam kitab yang nyata. Pengajarannya pertama, semua yang telah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku telah termaktub dalam kitab di Lauh Mahfuz. Di sisi Allah. Yang kedua, semua yang tertulis di Lauh Mahfuz adalah sebagai bukti ilmu Allah meluas. Bahkan meliputi semua yang gaib. Sama ada di langit atau di bumi. Ayat 76. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israel akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Maksudnya, sesungguhnya Quran ini menceritakan kepada Bani Israel apa yang kebanyakan mereka berselisih padanya. Pengajarannya, pertama,
Al-Quran mengajar manusia agar bercakap atau melakukan hanya perkara yang penting dan berfaedah sahaja. Yang kedua, manusia sentiasa berselisih dalam semua perkara selagi mana mereka tidak kembali kepada kebenaran. Iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, yang ketiga, perselisihan yang membawa kepada perpecahan dan permusuhan adalah tercela dan haram di sisi Islam. Okey, ayat 77. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya ia iaitu Al-Quran pasti petunjuk dan rahmat yang khusus untuk orang yang beriman. Pengajarannya pertama, kedudukan dan kelebihan Al-Quran yang sangat besar dan mulia. Bahkan Al-Quran menjadi punca kepada kebahagiaan manusia atau kecelakaannya. Yang kedua, manusia tidak akan mendapat rahmat Allah melainkan setelah beriman dengan Al-Quran dengan menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan. Yang ketiga,
Semakin manusia beriman kepada Allah, semakin manusia akan mendapat hidayat daripada Al-Quran. Dan sebaliknya, semakin lemah iman manusia, semakin jauh manusia daripada hidayat Al-Quran. Okey. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 78. Kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah menceritakan bahawa Al-Quran membawa cerita kepada Bani Israel secara khusus dan kepada semua umat manusia secara umum, dan khususnya Quran menceritakan apa yang Bani Israel berselisih. Maka timbul persoalan. Okey, sebelum tu apa antara contoh perselisihan sesama Bani Israel yang menyebabkan Quran datang menjelaskan? Antaranya contoh pasal Nabi Isa. Kalau orang Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina, kalau orang Nasrani mengatakan, maka datang Al-Quran menjelaskan dua-dua salah. Yang betul ialah Isa anak Maryam dan hamba Allah dan Rasulullah. Maka sampai bila perselisihan itu? Sampai bila? Quran dah jelas, tapi mereka tetap tak terima. Maka ayat ini menjelaskan perselisihan itu sampai satu masa akan berakhir. Bila tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya Rabbaka, pencipta engkau, yaqdi. Apa makna yaqdi? Yaqdi daripada qada yaqdi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illallah. Qada, kalau fi'il madhi qada, kalau fi'il mudhari' yaqdi. Kalau isim fa'il al-qadi. Al-qadi. Jadi antara tiga ni, qada, yaqdi, al-qadi. Yang mana kita biasa dengar? Yang mana biasa dengar? Qada. Yang biasa kita dengar apa? Kita buang alif lam. Qadi. Yang mana kita biasa dengar? Apa makna qadi? Qadi lah. Dah dimelayukan. Iaitu hakim lah. Kalau mahkamah syariah dia panggil qadi. Kalau mahkamah sivil, hakim.
Sama lah. Jadi qadi itu daripada perkataan qada, dia telah menghukum. Dia telah memutuskan. Di balik pada ayat kita, Allah bagi tahu Nabi, sesungguhnya Tuhan engkau yaqdi memutuskan, menghukum. Bainahum, di antara mereka. Siapa? Mereka ni siapa? Bani Israel. Mereka tu refer kepada yang paling dekat sebelum ayat ni. Sebelum ayat ni, ayat 77, cerita pasal Bani Israel. Jadi Quran menceritakan kepada Bani Israel. Tentang apa ni? Tentang perselisihan. Tapi mereka tak terima. Maka Allah kata, okey, tak apa, wahai Muhammad. Depan ada kosong lagi dua ni. Mungkin yang lelaki boleh duduk depan. Kita bagi special tempat pelajar akademik. Dah cukup dah. Perempuan cukup. Kalau tak cukup, lelaki boleh ke depan ni, bagi ruang belakang pada perempuan. Okey. Jadi Allah kata, sesungguhnya, wahai Muhammad, Tuhan engkau akan menghukum di antara mereka, iaitu di antara Bani Israel. Allah hukum dengan apa? Bihukmihi, dengan hukumnya. Apa maksud dengan hukumnya? Hukumnya, ni balik pada Allah. Hukum Allah. Apa faedah hukum tu disandar kepada Allah? Bila hukum disandar kepada Allah, bermaksud hukumullah. Maksud pertama, al-adlu. Pasti hukum tu adil. Sebab Allah tak pernah zalim. Kalau Allah hukum, pasti adil. Berbeza dengan manusia. Kalau manusia, baik macam mana pun, kadang-kadang tak adil juga. Yang kedua, bila hukum disandar pada Allah, dia penuh dengan al-hikmah. Pasti ada hikmah. Maknanya, hukum hikmah tu maksud dia, Allah hukum di waktu yang sesuai, dengan hukuman yang sesuai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah untuk islah. Bila Allah hukum dengan adil dan dengan hikmah, akhirnya untuk mengislahkan, untuk membaiki. Contohlah, kalau orang mencuri, hukumannya apa? Potong tangan. Adil tak? Adil tak? Adil lah. Sebab dia mencuri dengan apa? Dengan tangan. Curi dengan tangan, potong tangan. Yang kedua, untuk menghalang dia mencuri kali kedua, potong benda yang dia mencuri itu. Ya. Kemudian ada hikmah tak? Apa hikmahnya? Dia tak akan mencuri lagi. Pertama, dia tak ada benda dah. Benda yang paling utama, anggota badan paling utama untuk mencuri ialah tangan. Jadi hikmah potong tangan ialah kali kedua dia tak akan mencuri. Yang kedua, memberi pengajaran kepada orang lain. Tangan ni kalau kena potong, kamu carilah di mana-mana, kamu tak akan dapat balik. Walaupun kamu bayar berjuta-juta. Dan akhirnya berlaku tak islah? Berlaku tak pembaikan dalam masyarakat? Berlaku. Orang tak akan mencuri lagi. Siapa nak mencuri 2 juta, hilang tangan. Orang tak akan mencuri. Okey. Jadi Allah akan menghukum di antara mereka dengan hukumnya yang adil dan penuh hikmah. Okey. Di sini Allah sebut tak hari kiamat? Allah akan hukum di antara Bani Israel pada hari kiamat. Allah sebut? Tak. Bila tak sebut, kata Syekh Saleh Utsaimin, maka kita jangan khusukan untuk hari kiamat.
Kecuali Allah sebut hari kiamat. Bila tak sebut, mana Allah hukum dua. Satu, kat dunia. Yang kedua, Allah hukum pada hari kiamat. Okey. Allah hukum Bani Israel pada hari kiamat, kita tahulah. Iaitu, Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Allah hukum Bani Israel kat dunia dengan apa? Dengan Al-Quran. Ayat sebelum ni. Inna hadzal Quran yaqussu ala bani. Allah hukum dengan Al-Quran. Jelas. Yang mereka anggap Nabi Isa adalah anak zina, salah. Dan yang mereka anggap Isa adalah anak Tuhan pun salah. Soal mereka tak nak terima, itu soal lain. Tapi Allah dah hukum. Tapi mereka tak nak terima, ada satu lagi hukuman, iaitu pada hari kiamat. Kemudian Allah sebut dua sifatnya. Wahwa dan dialah Al-Aziz. Al-Aziz apa dia? Maha perkasa. Sebenarnya Al-Aziz ni dia kalau maha perkasa kurang tepat. Dia Al-Aziz ni boleh terjemah Al-Ghalib, yang menguasai dan mengatasi. Dan juga ada ulama menterjemah Al-Aziz ialah Allah yang berkuasa untuk melakukan apa sahaja, bila-bila masa, di mana-mana, tanpa dihalang oleh sesiapa. Itu Al-Aziz. Kemudian Al-Alim. Maha mengetahui. Okey. Kenapa? Apa munasabah bila Allah sebut nama dia ataupun sifat dia di hujung ayat, dia ada kaitan dengan cerita sebelum tu. Sebelum dua nama Allah tu. Cerita sebelumnya apa dia? Allah menghukum. Apa kaitan sifat Al-Aziz dan Al-Alim dengan Allah menghukum? Allah tak kata wahwas sami'ul alim, wahwal ghafurur rahim. Apa dia? Apa kaitan dengan menghukum? Dia bila nak menghukum, syarat utama apa dia? Mesti ada ilmu. Mesti dia tahu apa yang berlaku. Kalau tak tahu, macam mana dia nak menghukum dengan adil? Bila orang menghukum tanpa ilmu, dia akan berhukum dengan tidak adil ataupun zalim. Sebab tu hakim dia punya apa? Yang arif, bukan yang tak arif. Okey, Al-Aziz pula. Apa munasabah dia? Dia nak menghukum, mesti ada dua syarat. Kalau tak ada dua, dia tempang. Mesti ada kuasa. Dia dah tahu tu orang tu buat salah, tapi dia tak ada kuasa. Hukuman tak boleh dilaksanakan, sia-sia. Ataupun dia ada kuasa, tapi tak ada ilmu. Dia akan berlaku zalim. Dia guna kuasa hukum pada siapa saja, walaupun dia tak ada maklumat. Jadi untuk hukum tu berlaku adil dan betul-betul boleh dilaksanakan, mesti ada dua sifat. Satu, Al-Aziz. Yang kedua, Al-Alim. Kemudian, dia syarat nak menghukum, yang mana perlu ada dahulu? Ilmu ataupun kuasa? Ilmu dulu ataupun kuasa dulu? Ilmu kan? Tapi dalam ayat ni Allah sebut apa dulu? Kenapa? Kenapa Allah sebut kuasa dulu? Kalau ikut susunan tertib, wahwal alimu Al-Aziz. Kata ahli tafsir, sebab cerita ayat ni, Allah nak cerita pasal apa? Pasal Allah akan menghukum. Bila cerita nak menghukum, maka Allah sebut benda yang pertama lebih sesuai ialah kuasa menghukum. Walaupun ilmu tu adalah yang pertama. Tapi konteks ayat ni nak cerita pada kekuasaan Allah boleh menghukum. Okey? Sebab itulah di akhirat besok,
apa saja yang dibuat oleh manusia tidak akan terlepas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Semua akan dihukum. Kadang-kadang muka kita senyum, tapi hati kita meluat. Yang dicatat yang mana? Yang muka senyum ke hati meluat? Sebab itulah wajib kita ikhlaskan niat. Yang paling penting niat tu. Jangan muka lain, hati lain. Okey. Kemudian Allah kata apa? Fatawakkal 'ala Allah. Maka tawakkal 'ala Allah. Berserahlah 'ala Allah kepada Allah ataupun ke atas Allah. Allah perintah. Tawakal ni kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il apa ni? Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan apa? Wajib. Jadi daripada ayat ni kita dapat keluarkan satu hukum, iaitu setiap orang beriman wajib bertawakal, berserah kepada Allah. Kalau dia berserah pada orang, berdosa. Dia berserah pada benda, barang, alat, berdosa. Sebab menyalahi ayat ni. Wajib hanya berserah, bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian Allah beritahu, kenapa engkau kena berserah pada Allah? Kenapa kena serah pada Allah? Sebabnya, innaka, sesungguhnya, engkau wahai Muhammad alal haq, atas al-haq, kebenaran, al-mubin, yang jelas. Kalau orang tanya apa kaitan ayat innaka alal haqqil mubin dengan ayat fatawakkal 'ala Allah, apa kaitan? Kaitannya saya buat soalan. Kenapa kena berserah, bertawakal pada Allah? Jawapannya? Apa jawapannya? Jawapan ayat selepas tu. Wahai Muhammad, engkau kena serah diri kamu kepada Allah. Sebab engkau memang di atas kebenaran yang nyata. Jadi jangan ragu-ragu, jangan syak, jangan takut. Sebab engkau memang agama yang benar. Mungkin timbul persoalan. Kalau agama Nabi benar, kenapa ditolak oleh kebanyakan manusia? Manusia menolak bukan bermakna agama itu salah. Tapi manusia menolak sebab manusia dah tak waras. Agama yang benar tu adalah mengikut sesuai tak dengan logik akal manusia. Agama Islam tu. Sesuai tak? Agama sesuai tak dengan logik akal manusia? Sesuai tak? Sesuai kan? Tapi boleh tak kita nak sesuaikan agama dengan akal kita? Kenapa tak boleh? Tadi kata sesuai. Agama memang Allah jadikan sesuai dengan akal. Saya bagi contoh. Ada satu hadis sahih. Orang bertanya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa wanita bila uzur dan bila bersih, dia wajib qada puasa. Tapi tak wajib qada solat. Sedangkan antara solat dengan puasa, yang mana lebih utama? Solat. Yang mana akan ditanya pertama di akhirat? Solat. Tapi kenapa solat tak perlu qada, puasa kena qada? Tadi kata agama sesuai dengan akal kan? Cuba jawab. Semua ada akal kan? Allah tak bebankan.
Tapi salat 5 waktu, 5 kali sehari, setengah jam je. Puasa berapa jam satu hari? Puasa berapa jam? Kalau kita diberi pilihan, nak salat ke nak puasa, kita pilih apa? Nak salat kan? Sebab tu Allah jadikan puasa sebulan, setahun. Dan Allah jadikan solat setiap hari. Kalau Allah jadikan puasa setiap bulan, apa jadi? Apa jadi? Semua lembek lah. Kenapa tak datang apa? Puasa, Ustaz. Saya tiap hari puasa kan? Okey, jawab soalan tadi. Orang tanya Aisyah, kenapa Allah wajibkan qada puasa dan tak wajib qada solat? Sedangkan solat lebih penting daripada puasa. Bagi jawapan yang masuk akal. Solat ditunaikan pada waktu habis puasa. Bulan Ramadan dah lepas. Jawapan tak masuk akal. Ada jawapan? Senang, simple je. Aisyah jawab, umirna, kami diperintah qada puasa dan kami tidak diperintah qada. Jawapan tu masuk akal tak? Apa yang masuk akal? Apa yang logik jawapan Aisyah? Kami diperintah. Siapa yang perintah? Kenapa dia perintah kita? Sebab dia Tuhan, dia pencipta. Kenapa kita diperintah? Sebab kita hamba. Logik tak seorang Tuhan perintah pada hamba dia? Logik tak? Jangan cakap banyak. Logik lah. Kan? Yang tak logik, lawan Tuhan. Betul tak? Simple je. Sami'na. Tuhan cipta kita, Tuhan tahu apa yang terbaik. Okey. Tengok ahli tafsir menghuraikan. Bila Allah kata sesungguhnya engkau Muhammad di atas al-haq, kebenaran yang jelas. Ahli tafsir kata apa? Siapa yang berbeza dengan Nabi Muhammad, dia adalah batil. Apa dalil ayat ni? Allah iktiraf, engkau sahaja agama yang benar. Siapa berbeza, batil. Siapa yang berbeza, batil. Sebab tu Nabi kata, umatku berpecah pada 73. Semua masuk neraka kecuali bila sahabat tanya, siapa yang satu? Apa dia jawapannya? Ma ana alaihi. Siapa yang ikut aku, dah ikut. Yang Allah iktiraf. Engkau sahaja di atas kebenaran. Maknanya selain pada engkau, batil. Pakailah logik akal apa? Salah ke? Benar baik ke? Tak. Dalil mesti daripada Al-Quran. Lepas tu dalam surah Yunus Allah kata, Famaza ba'dal haq illa ad-dalal. Ini surah Yunus ayat 32. Tengok Allah kata, Famaza ba'dal haq illa ad-dalal. Apa makna dia? Surah Yunus ayat 32. Terjemah? Maka, tidak ada selepas al-haq melainkan sesat. Hak yang mana? Kita nak tahu hak yang mana? Yang di atas Nabi. Yang Nabi berada di atasnya, itu hak. Selain daripada itu, dolal ataupun batil. Okey. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau dia bukan berbeza langsung, bukan berbeza 100% dengan Nabi, dia berbeza sikit-sikit je. Mungkin 80% sama. 20 je berbeza dengan Nabi. Maka adakah dia batil? Batil lah. Solat sama, puasa sama, haji sama. Amalan lepas solat tak sama. Batil lah. Ulama mengatakan mengikut setakat mana banyak kebatilan dia. Kalau batil tu berbeza 20%,
batil 20% lah, 80 al-haq. Dan kita serah pada Allah. Okey? Sebab tu orang yang akalnya waras, dia akan pastikan dia ikut amalan Nabi 100%. Sebab itu dijamin oleh Allah al-haq. Okey. Tawakal. Apa makna tawakal? Berserah saja. Siapa boleh bagi definisi tawakal lengkap? Sebab orang tawakal ni, kita tahu tak antara kelebihan orang tawakal? Siapa pernah bertawakal pada Allah? Pernah? Pernah? Okey. Apa kesan dia bila kita bertawakal pada Allah? Yelah, selepas kita tawakal, kita reda. Lepas tu apa kesannya? Mana kita nak tahu lebih beriman? Macam mana? Apa tanda dia? Ha? Kuat sikit. Jawab pun macam orang tak tenang je. Ha? Cuba jawab kuat sikit. Ha? Lega. Nabi kata apa? Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqa at-tayr yakhruju khimasa wa taruhu bitana. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau betul kamu betul-betul bertawakal pada Allah dengan benar-benar tawakal, pasti kamu akan dapat rezeki. Pasti kamu akan dapat rezeki. Kemudian Allah Nabi bagi contoh. Macam mana tu? Kalau tawakal pada Allah, pasti dapat rezeki. Nabi bagi contoh sebagaimana burung. Burung keluar pagi, perut kosong, balik petang, kenyang. Dan satu lagi hadis Nabi kata, antara sifat manusia yang akan masuk syurga ialah orang yang hatinya macam burung. Af'idatuhum kat-tayr. Hati orang tu macam hati burung. Macam mana tu? Siapa dia hati dia macam hati burung? Siapa dia? Sorry. Cuba angkat tangan. Hati dia sama dengan hati burung. Romel. Sama ke dekat-dekat nak sama? Kenapa tak berani mengaku? Kan Nabi kata, yang akan masuk syurga, orang yang hatinya sama hati burung. Kalau kita tak mengaku, ada masalah tu. Susah nak masuk syurga tu. Tengok, Nabi buat contoh. Hadis sahih tu. Hati burung macam mana? Kan tadi hadis pertama, Nabi kata kalau kamu tawakal betul-betul, kamu akan dapat rezeki macam burung. Kemudian yang masuk syurga, hatinya macam hati burung. Burung bila cari rezeki, balik tu ada tak bawa simpan untuk besok? Tak ada. Bahkan dia pun tak boleh nak bawa simpan. Dan tak ada tempat nak simpan pun. Betul kan? Tapi ada tak dia risau pasal rezeki besok? Tak ada. Hati macam ni boleh masuk syurga. Kita bila bekerja, kita ada bawa balik tak simpanan? Ada? Ada ke tak ada? Untuk besok ke untuk 10 tahun akan datang? Jadi kita ni hati burung ke hati apa? Susah tu. Ustaz, kalau tak simpan nak makan apa? Burung tak pernah cakap macam tu. Burung pernah cakap tak? Bila dia balik, burung tanya, ada bawa balik untuk besok? Tak ada. Ada tak burung? Besok nak makan apa? Burung tak tanya. Bahkan burung tak ada akaun bank pun. KWSP pun tak ada. Betul? Tapi ada tak burung
kecewa hidup, bunuh diri, terjun, jambatan Pulau Pinang, ada? Tak ada. Itu nilai. Nilai ahli surga pada hati dia bergantung 100% pada Allah. Maknanya kita dengan burung, mana lebih baik? Mengaku je lah burung. Tapi kita yang duk kurung burung tu. Burung tu lebih baik pada kita. Dan sebenar, itulah Nabi. Nabi ada simpan tak? Tak ada. Bahkan kalau ada orang minta, Nabi bagi tak? Sampai? Nabi fikir tak? Kalau aku bagi habis, besok nak makan apa? Tak ada. Hati Nabi sebiji hati burung. Bahkan jauh lebih baik. Bila balik rumah, Nabi tanya, ada makanan? Tak ada. Nabi buat apa? Kita memang tak payah tanya, memang kita dah simpan dah. Untuk seminggu, sebulan. Okey, kita tengok contoh orang tawakal. Cuba buka Surah At-Talaq. Ayat 2 dan 3. Okey, ayat 2 dan 3 ni ayat ni panjang. Tapi orang Melayu, dia tak ambil daripada awal. Dia ambil start daripada sini. Wa may yattaqillah kan? Nampak tak? Bahkan ramai orang Melayu tak tahu ayat tu sebenarnya panjang. Sebab apa? Dia beli ayat start daripada wa may yattaqillah. Sebab tu kalau suruh cari dalam surah apa, dia tak jumpa. Ayat ni panjang. Ayat ni cerita pasal apa? Surah ni surah At-Talaq, cerita pasal penceraian. Okey. Cuba terjemah. Wa man yattaqillah. Siapa yang bertakwa. Ini bukan tawakal. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan yaj'al lahu makhraja. Allah baginya jalan keluar. Okey. Ayat 3. Sambung ayat 3. Dan wa yarzuqhu. Tadi siapa bertakwa, Allah bagi satu, Allah bagi jalan keluar. Yang kedua, Allah bagi apa? Wa yarzuqhu. Allah bagi rezekinya min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tanpa disangka. Kemudian ada sambungan. Orang Melayu dah berhenti sini je. Bunyi rezeki dah berhenti dah. Ini bunyi rezeki kan, dia pun berhenti sini. Ayat tak habis lagi. Ayat 2 dia ambil hujung. Ayat 3 dia ambil awal. Lepas tu dia kata ayat 1000 dinar. Pada satu ayat pun tak, setengah ayat pun tak. Okey, kemudian sambung apa? Waman. Ini tawakal. Siapa yang berserah kepada Allah. Setelah dia bertakwa, Allah kata lagi, dia berserah kepada Allah. Maka, fahuwa hasbuh. Maka Allah cukup baginya. Allah cukup baginya. Apa maksud? Satu, dia bertakwa. Apa makna bertakwa? Dia bukan serah diri pada Allah, tapi lawan perintah Allah. Tak. Takwa, ikut perintah Allah. Allah larang, tinggal. Lepas tu, dia serah diri kepada Allah. Setelah ikut perintah Allah. Barulah dapat dua. Satu, Allah bagi jalan keluar daripada semua masalah. Yang kedua, Allah bagi rezeki yang tak disangka. Sebab tu Allah kata, fahuwa hasbuh. Cukup. Dia tak perlu yang lain. Dia perlu Allah je. Sama dengan burung. Burung, dia serah pada Allah, kepada Allah sahaja. Dia tak perlu yang lain. Maka cukup bagi burung. Nabi kita SAW, dia serah pada Allah. Maka cukup Allah bagi rezeki pada Nabi. Sampai 63 tahun. Walaupun Nabi tak simpan. Pemuda Kahfi. Kan?
Dia bertakwa pada Allah tak? Dia pergi ke gua sebab ikut perintah Allah. Lepas tu dia serah tak pada Allah. Ada tak dia bawa simpanan untuk 5 bulan? Tak ada. Maka ada tak jalan keluar? Yang kedua, ada tak rezeki tak disangka? Apa dia? Umur panjang. Lagi? Tidur lama. Kan? Siapa sangka boleh tidur 309 tahun? Bangun-bangun, sihat walafiat. Covid pun tak ada, demam pun tak ada, semua pun tak ada. Okey, cuba buka surah ni. Surah Ali Imran, ayat 173 dan 174. Ini tawakal lah. Ini kisah sahabat Nabi dan para sahabat dalam peperangan. Bila musuh datang semua arah, orang ramai pun kata pada sahabat Nabi, sekarang kamu nak buat apa? Sekarang musuh dah ramai. Semua arah musuh datang. Jadi ayat tu sepatut menakutkan para sahabat. Tapi dengan ayat tu menjadikan mereka lagi yakin. Allah cuba kita terjemah. Allazina, orang-orang yang qala lahumun nas. Orang-orang iaitu sahabat Nabi yang orang ramai berkata pada mereka. Apa orang ramai berkata pada sahabat? Innan nas. Sesungguhnya manusia qad jama'u. Telah jama'u. Mereka telah berkumpul lakum untuk membunuh kamu, untuk menyerang kamu. Tengok orang ramai sedang berkumpul nak serang kamu. Maka orang ramai kata pada sahabat, fakhshawhum. Takutlah pada mereka. Nanti kena bunuh mati. Maka apa sikap para sahabat? Fazadahum. Iman mereka semakin bertambah. Semakin ditakutkan, semakin bertambah. Kenapa? Apa ucapan mereka? Waqalu hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Datanglah ramai mana 1 juta orang, senjata canggih pun, bagi kami Allah satu dah cukup. Allah boleh buat apa saja yang dia. Itu keyakinan. Bila yakin dan tawakal pada Allah, iman akan semakin kuat dan mantap. Wa ni'mal wakil. Dan kita tengok kisah Nabi Ibrahim AS. Cuba. Kisah Nabi Ibrahim AS. Ada teks. Okey. Ini tak ada baris. Boleh baca? Baca, lepas tu saya terjemah. Siapa nak baca? Ibrahim, boleh baca? Okey. Fatawakkul. Maka, tawakal itu ala Allah. Tawakal berserah kepada Allah. Wa tafwidul amri. Dan tafwid itu mana serah juga. Al-amri, serah urusan ilahi kepada Allah subhanahu. Tawakal dan serah urusan hanya kepada Allah. Wa ta'alluqul qulub. Dan kebergantungan qulub. Apa makna qulub? Hati-hati bihi, dengannya, dengan Allah. Tawakal, bergantung hati kepada Allah. Min a'zamil asbab. Antara a'zam apa dia? Sebab tahulah, sebab-sebab yang paling besar. Bergantung, tawakal pada Allah, serah urusan kepada Allah, bergantung hati kepada Allah adalah sebab yang paling besar, allati yatahaqqaqu biha al-matlub, yang menyebabkan kita terhasil apa yang kita nak. Semua yang kita nak akan terhasil bila serah pada Allah, hati bergantung pada Allah dan tawakal. Yang kita nak pasti dapat. Dan wayan dafi' biha al-makruh, dan pasti makruh ni yang kita tak nak. Benda yang kita tak suka tertolak. Pasti.
Itu kesan tawakal. Tapi kalau kita serah pada Allah, datang juga benda yang tak elok. Mana tawakal kita tak lengkap, tak sempurna. Wa kullama wa taqdil hajat. Dan bila betul-betul tawakal akan menunaikan hajat-hajat kita. Wa kullama tamakkanat. Setiap kali kukuh, mantap makna tawakal minal qulub, daripada hati, tahakkuk al-maqsud, akan menyempurnakan apa yang maksud yang kita nak, yang kita tuju. Pasti akan dapat. Dan kata penulis ni, wahaza min hali, inilah keadaan jami'ul anbiya, semua para nabi. Inilah keadaan semua para nabi, wal mursali, dan para rasul. Dia bagi contoh. Wa fi qissati Nabiyillah Ibrahim AS. Contoh, kalau tawakal betul pada Allah, hati bergantung pada Allah, pasti dapat yang dia nak. Contoh Nabi Ibrahim AS. Lama quzifa finnar, maka tatkala dia dicampak dalam api, ruwiya, telah diriwayatkan, diceritakan, annahu atahu Jibril, datang Jibril kepada Ibrahim. Masa nak dicampak dalam api, Jibril datang. Yaqul, Jibril berkata pada Ibrahim, alaka hajah, kamu ada hajat apa-apa tak? Kamu nak dibakar ni, ada tak hajat-hajat ataupun permintaan? Apa jawab Nabi Ibrahim AS? Amalaka fala. Simple je. Amalaka fala. Apa maksud? Adapun kepada engkau, tak ada hajat. Tak ada hajat. Kalau kepada engkau, aku tak ada hajat. Wa amma ilallah, adapun hajat kepada Allah, fahasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau kepada Allah, cukup. Allah, cukup bagi aku Allah, dan dia adalah sebaik-baik wakil. Okey. Ibrahim boleh tak minta pada malaikat untuk padamkan api? Malaikat boleh tak nak padamkan api dengan sayap dia yang besar tu? Sekali dia tekup, padam. Betul? Betul kan? Tapi kenapa dia tolak? Itu dia panggil tawakal sepenuhnya pada Allah. Jangan ada sikit pun kepada makhluk, walaupun makhluk tu mungkin ada kemampuan. Jangan sikit pun bergantung pada yang lain. Maka akhirnya, api menjadi fakanatin nar bardan wa salama. Sejuk. Itu hasil tawakal yang sebenar. Mesti ada hasil lah. Contoh satu lagi, kisah surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Ini kisah Nabi Musa AS. Boleh terjemah ke? Walamma, dan tatkala warada. Warada, dia datang, Nabi Musa datang, ma'a Madian. Satu tempat air di Madian. Masa ni Nabi Musa lari daripada Fir'aun. Lari daripada Fir'aun daripada mana? Mesir. Pergi ke Madian. Madian ni dekat Palestin. Wajada alaihi. Dia dapati di tempat air di Madian tu, dia dapati ummatan. Satu kumpulan manusia, minan nas, daripada manusia, yasquna, sedang bagi minum binatang ternak. Wa wajada min dunihim, dan Nabi Musa mendapati selain pada manusia tu ada imra'ataini. Imra'ataini apa? Dua wanita. Tazudani, sedang mengawal kambingnya. Maka Nabi Musa bertanya, qala ma khatbukuma? Apa hal kamu ada kat sini? Sebab pelik. Apa yang pelik? Yang lain semua lelaki, yang ni je dua perempuan. Pelik kan? Qalata. Dua-dua perempuan tu berkata,
La nasqi. La nasqi. Kami, kata perempuan ni pada Nabi Musa. Kami tak boleh bagi minum hatta yusdira ar-ri'a. Sehinggalah gembala-gembala kambing lain bagi minum semua sebab mereka lelaki. Kami tak boleh nak masuk. Bagi lelaki semua selesai baru kami boleh ambil air dan bagi minum binatang kami. Dan dia bagi sebab kenapa dia keluar. Wa abuna syaikhun kabir. Sebab bapa kami tua. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Perempuan tak boleh keluar bekerja. Kecuali ada sebab. Apa sebab? Ni. Memang tak ada orang lelaki. Lelaki bapa dia pun dah tua, tak larat. Itu dia panggil apa? Darurah. Okey. Tengok ayat 24. Ayat 24. Fasaqa lahuma. Maka Nabi Musa pun tolong bagi minum. Itu sifat seorang Nabi dan pendakwah. Okey. Tapi pendakwah dia tolong semua. Jangan tolong perempuan je. Ini kenapa Nabi Musa tak tolong lelaki? Lelaki tak perlu pertolongan masa tu. Kan? Semua tawalla. Kemudian Nabi Musa setelah bagi minum, dia tak cakap panjang. Duk mana? Ayah kerja apa? Ada kerja lain ke? Dah kahwin ke? Tak ada. Itu seorang Nabi. Bila bagi minum, terus dia berpaling. Ila zilli, di bawah teduhan. Faqala. Lalu Nabi Musa, dalam tafsir mengatakan masa tu Nabi Musa sangat lapar. Dia sedang lari daripada Fir'aun. Tak ada makanan. Ada pendapat mengatakan 3 hari dia lapar. Tengah lapar pun sempat bantu orang. Kan? Kita 3 hari kenyang pun tak bantu-bantu. Lepas tu, dia pergi dalam keadaan lapar. Dia cari siapa? Dia tak cari orang, dia cari Tuhan. Setelah duduk bawah zil, pokok teduhan, dia mengadu pada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Ini, sesungguhnya aku 5 bagi apa yang anzalta. Yang engkau turunkan ilayya kepadaku min khairin. Daripada apa kebaikan? Fakirun. Aku sangat, apa makna fakir? Aku sangat berhajat. Apa yang engkau turun kebaikan? Makanan ke apa ke? Aku sangat-sangat fakir sekarang. Aku lapar. Boleh faham? Maksud apa tu? Dia tolong orang, tapi dia minta tak upah ke, minta bantu tak. Dia pergi seorang-seorang, minta pada Allah. Tawakal pada Allah. Saya tak tahu, saya dapat tahu, ada orang Melayu, dia baca doa ni. Masa solat tahajud ke? Ada ke? Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Ada? Siapa-siapa pernah baca? Tak ada? Ada kan? Tak, nak baca doa ni buat kerja dakwah dulu. Ni doa Nabi Musa ni. Doa pendakwah. Dakwah tak pernah baca doa pendakwah. Okey. Hasilnya apa? Allah maha kebur tak? Faja'atu ihdahuma tamshi. Maka datanglah, tengah dia berdoa tu, datanglah ihdahuma, salah seorang daripada 2 wanita yang dia tolong tu. Tamshi, berjalan, ala istihya. Allah sebut sifat wanita beriman. Berjalan dalam keadaan malu. Bukan kecoh apa semua kan, bising. Qalat, wanita itu berkata, inna abi. Sesungguhnya bapakku yad'uka, panggil kamu, ajak kamu. Liyajziyaka, untuk balas perbuatan kamu, ajra ma saqaita, apa yang engkau telah bagi minum pada kami. Falamma ja'ahu, maka tatkala Musa datang pada bapa dia, waqassa, dia Musa menceritakan masalah dia, al-qasas, cerita-cerita dia dengan Firaun. Maka bapa perempuan tu kata, la takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumiz zalimin. Lepas tu bapa dia bagi apa? Kahwinkan, kan?
Aku nak kahwin kau dengan salah seorang anak perempuan. Maharnya apa? Belajar ke kerja? Kerja. Berapa lama? 8 tahun. Poin saya nak sebut di sini, Musa tawakal tak pada Allah. Tadi kita sebut dalam surah At-Talaq, siapa yang bertakwa, kemudian bertawakal, dapat 2. Satu? Jalan keluar daripada masalah. Apa masalah Musa sedang hadapi? Lapar? Tak. Takut, kan? Apa kata bapak dia? La takhaf, jangan takut. Bila kamu duduk sini, selamat. Jalan keluar daripada ketakutan. Yang kedua, lapar. Dan dapat tak rezeki yang tak disangka? Apa dia? Kahwin. Dan kerja. Subhanallah. Sekarang, kalau orang baik macam ni, tapi tak ada kerja, orang buat menantu tak? Tak. Banyak cantik nak anak aku, kerja tak ada. Tolong bagi minum air dah nak mengorak kan. Tapi tengok, bila tawakal pada Allah sepenuhnya, dalam keadaan takut, aman, dapat isteri, dapat kerja, dapat bapa mertua yang baik. Tawakal pada Allah. Okey? Jadi adik-adik, kalau nak cari menantu, sukalah tolong bagi minum kambing-kambing. Okey. Sekarang simpul apa definisi takwa? Definisi tawakal. Boleh tak bagi yang terakhir sekali? Makna tawakal yang terakhir sekali. Teks Arab tu. Yang last sekali. Ni yang ni sekali. Yang bawah sekali. Okey. Bawah. Ni, okey. Izan, kalau begitu, tawakal tu apa makna tawakal? Tawakal ala Allah, berserah pada Allah ialah al-i'timadu alaihi. Bergantung pada Allah. Satu. Yang kedua, ma'as-siqah. Bergantung serta yakin. Percaya dan yakin pada Allah. Ada orang bergantung pada Allah tapi tak percaya. Betul? Betul tak? Allah tak bagi. Ada orang percaya tapi tak bergantung pada Allah. Saya bagi contoh. Kita bergantung pada orang tu untuk beli barang. Tapi kita tak percaya. Kan? Sebab apa kita bergantung? Sebab dia kuat. Dah ada masa. Tapi kita tak percaya. Sebab apa? Dia ada sifat khianat. Tapi kita tak ada pilihan. Itu bergantung tapi tak percaya. Ada yang terbalik. Ada orang kita percaya. Tapi kita tak bergantung pada dia. Sebab apa? Lemah. Dia lembek je. Tapi dia amanah. Dia tak boleh buat. Sebab tu nak tawakal pada Allah mesti ada 2. Satu, bergantung pada Allah. Yang kedua, yakin. Macam Nabi Musa tadi. Fala Buddha, maka tidak dapat tidak minal amraini. Ada 2. Dan satu lagi. I'timad, wasiqah. Satu lagi apa dah? Ma'al akhzi bil asbab. Serta usaha.
Jangan bergantung, percaya tapi tak usaha. Sebab tu Nabi buat contoh burung tadi kan. Burung tu ada usaha tak? Keluar tu usaha. Tapi jangan pula kita usaha, tapi kita bergantung pada usaha. Itu boleh jadi syirik. Dua benda yang berbeza. Kita usaha bergantung pada Allah. Satu. Yang kedua, kita usaha bergantung pada usaha. Itu syirik. Contohlah kita nak pergi Al-Usta, kita dah servis kereta apa semua kan. Orang kata, nanti berlaku apa-apa. Tak ada. Saya dah servis kereta confirm. InsyaAllah selamat. Itu syirik. Berapa ramai yang kereta dah okey tapi accident. Berapa ramai yang kereta tak okey tapi selamat. Makna apa tu? Usaha wajib tapi tak ada kaitan dengan tawakal. Yang menentukan berjaya ataupun selamat bukan usaha tapi Allah. Okey. Ada. Kita pernah dengar tak? 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Azab kubur tak ada, hisab pun tak ada. Siapa mereka ni? Orang yang tawakal pada Allah sepenuhnya. Cuba ni, sebelum yang ni. Hadis sebelum ni. Ini. Kalau kita nak masuk syurga tanpa hisab dan azab, kena ada sifat ni. Sabata fi sahihaini, telah ada disebut dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu al-jannah, akan masuk surga min ummati, dari umatku 70,000. Berapa? 70,000 bighair hisab, tanpa hisab. Riwayat lain tanpa hisab dan azab. Bila tak ada hisab, tak ada azab. 70,000. Hum, mereka tu siapa? Allazina la yastariquna. Satu, yastariquna, mereka tidak minta orang ruqyah dia. Kalau dia sakit apa-apa, dia ruqyah diri sendiri. Boleh tak kita sakit minta orang ruqyah? Hukumnya boleh. Tapi tawakal kita dah kurang. Kita meninggalkan yang afdal. Afdal apa dah? Jangan minta tolong orang. Kalau kita nak ruqyah diri kita, ambil, baca surah Fatihah, baca 3 kul, baca ayat kursi. Kita sendiri buat. Dan kalau kita tolong ruqyah orang, itu bab lain. Itu dipanggil ihsan, buat baik pada orang lain. Kita, kalau kita sakit, kalau nak masuk golongan ni 70,000, jangan suruh orang ruqyah. Kita buat sendiri. Kalau boleh bertahan, jangan jumpa doktor. Kalau dah teruk sangat, jangan cari penyakit. Kaki dah patah kan? Tawakal. Satu, jangan salah faham. Minta ruqyah, boleh ke tak boleh? Minta orang ruqyah kita, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi tawakal kita pada Allah dah kurang dah. Ruqyah diri sendiri. Yang kedua, wala yatatayyarun. Sifat orang tawakal yang masuk syurga tanpa hisab, mereka tidak menenung nasib. Tatayyarun ni makna, hari kami tak boleh keluar sebab ada musibah. Bila keluar tengok burung mati, tak boleh keluar ni sebab ada petanda tak baik. Tak ada. Yang tu tak ada. Semua orang yang tawakal positif. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia serah bulat-bulat kepada Allah. Okey. Nak tak masuk surga tanpa hisap ni? Nak, tapi dah cukup kota 70,000. Masa Nabi sebut ni, ada seorang sahabat, dia kata, sahabat ni nama apa? Ukasyah. Dia doa, ya Rasulullah, boleh tak doa aku masuk dalam kumpulan ni?
Nabi kata, anta minhum. Lepas tu ada seorang lagi sahabat, ya Rasulullah, boleh tak doa? Aku masuk juga. Nabi kata, sabaqaka Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Apa maksud tu? Sama ada kota dah penuh, ataupun orang tu tak layak, tapi Nabi tak sebut secara jelas. Nak jaga hati. Kan? Kalau kita minta agak-agak, Nabi kata, kamu termasuk. Tetapi ada berita baik. Ada satu riwayat, setiap 1,000 daripada 70,000, dia akan bawa pula 70,000 yang lain. Masih ada harapan. Tapi kena ada ciri-ciri inilah. Ada ciri-ciri ni. Tawakal. Jangan bila duit kurang dah risau, takut. Dah terkeluar dah tu. Kan? Ada COVID je, PKP je, dah risau dah. Nak makan apa? Tak termasuk dah. Hidup dia sentiasa tenang. Okey? Dan saya nak ajar satu doa. Salah satu doa yang Nabi baca sebelum tidur, yang insyaAllah membantu kita untuk menjadi orang yang berserah kepada Allah. Benar, saya nak masuk satu ayat lagi tapi tak sempat. Yang tajuk poster tu tak ada kaitan dengan ayat yang kita tadabbur malam ni. Ayat akan datang tapi tak sempat. Yang hidup tapi mati, dengar tapi pekak. Itu ayat akan datang. Ada ni. Okey, kita biasa baca doa tidur pada Bismillah amutu wa ahya. Lagi? 3 kol. Baca 3 kol. 3 kol, lepas tu tidur. Cukup kan 3 kol? Lepas tu, ayat kursi lagi. 2 ayat terakhir. Surah Baqarah lagi. Surah Baqarah. 185. Dah. Lagi apa dah? Tidur tak payah cakap lah. Bebas. Tapi yang paling sukar apa dia? Dalam banyak-banyak. Ambil wuduk sebelum tidur. Kan? Betul tak? Yang paling suka ambil wuduk sebelum tidur. Kenapa? Ustaz, kalau saya ambil wuduk, 5 minit batal. Kan? Okey. Ini salah satu doa daripada hadis sahih riwayat Bukhari. Semoga kita sama-sama amalkan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Doa sampai sini je, bukan semua. Sini je. Yang bawah ni huraian dia. Nabi telah mewasiatkan dengan hadis ni, bila seseorang itu mendatangi madja'u, tempat tidur, iaitu selepas dia berwuduk, sebagaimana wuduk nak salat, kemudian dia letak sebelah kanan, dan kalau dia mati malam tu, setelah dia baca doa ni, fahuwa ala fitrah, mati di atas agama Islam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sebab tu saya bawa hadis ni, doa ni, supaya kita dapat kelebihan ni. Kalau kita baca dan malam tu mati, insya-Allah dia mati di atas fitrah agama Islam. Okey, kita terjemah sikit. Ya Allah, aslam tu aku serah. Aslam tu aku serah. Nafsi, diriku, ilaika, kepada engkau.
Kita nak tidur ni kena serah pada Allah. Wa fawwattu, dan fawwattu sama dengan aslam tu. Aku serahkan amri, urusanku ilaika, kepada engkau. Yang tadi serah diri, yang ni serah urusan hidupku, urusan keluargaku. Wa wajjahtu, dan aku macam doa iftitah. Wa wajjahtu, aku hadapkan wajahku ilaika, kepada engkau. Wa alja'tu, dan aku lindungi zahri, belakangku, ilaika, aku lindungi belakangku kepada engkau. Maknanya lebih kurang aku serah juga belakangku kepada engkau. Raghbatan, kerana suka, warahbatan, dan kerana takut pada engkau. Kita dengan Allah kena ada dua perasaan. Satu, suka, cinta, harap. Satu lagi, takut. Raghbatan, suka. Rahbatan, takut. Ilaika. La malja', tidak ada tempat berlindung. Wala manja, dan tidak ada tempat selamat, najat. Jangan baca manja. Wala manja. Dan tidak ada malja, tempat berlindung. Wala manja, tidak ada tempat selamat. Minka, daripada engkau. Illa, kecuali ilaika, hanya kepada engkau. Amantu, aku beriman bi kitabika, dengan kitab engkau, allazi anzalta. Wa bi nabiyyika, dan aku beriman dengan nabi engkau, allazi arsalta, yang engkau utuskan. Makna dia simple kan? Mudah insya-Allah. Boleh ambil gambar, hafal. Kalau tak nak hafal pun, buka telefon sebelum tidur, baca. Semoga kita, kalau kita ditakdirkan mati, kita mati di atas fitrah. Okey, cukup lah. Ada soalan ke? Malam ni boleh apa terus ni? Ha? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. La malja wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika allazi anzalta. Wa bi nabiyyika allazi arsalta. Wa fawwadtu, aku serah. Baris salah, betul lah. Wa fawwadtu. Wa fawwadtu. Saya tak tahu dalam buku 72 ada ke tak ada? Tak ada? Tak ada. Saya tak masuk semua. Kalau masuk semua tak jadi 72 lah. Okey. InsyaAllah kita jumpa besok secara online, pukul 10 pagi. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.